Tolong pegang jangan. Ada sikit. Nak masuk tak boleh ni. Tuang air sekejap. Air tuang. Ni dah. Kena buang. Bismillah. Itu pasang. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha biaqi azamati zatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana waghfir lahum warhamna warhamhum nawwir qulubana nawwir qulubahum tsabbit imanana wa imanahum ala dinik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tuan Imam, Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ahli jawatan kuasa dan sekalian yang hadir, sambung muka berapa? Jom ni. Kitab ni banyak-banyak mana? Tak bagi dia? Tak ada. Karamah okey. Kitab ni kan banyak kan? Ada kitab? InsyaAllah. Ada kitab ambil tuan-tuan. Ada kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dah terangkan iaitu seseorang yang nak mengerjakan sembahyang mesti menyempurnakan 12 perkara. Tahu, mengetahui dan laksanakan 12 perkara supaya sembahyangnya sempurna. Dia dah terangkan 6 dalaman, 6 luaran. Dalaman luaran ilmu, kemudian wudu, kemudian pakaian, keempat memelihara waktu salat, kelima menghadap kiblat, keenam niat. Ini luaran. Ini mesti tahu. Dan yang dalamannya 6 juga. Satu, yang ketujuh, ini 6. Yang pertama takbiratul ihram. Ini saya dah terangkan kemarin. Bagaimana takbir yang betul. Walaupun sunat hayat, angkat tangan tu kena betul. Yang kedua qiyam, berdiri. Yang ketiga kesempurnaan bacaan. Yang keempat kesempurnaan rukuk. Kemudian kesempurnaan sujud. Ke-12 kesempurnaan duduk. Duduk, kesempurnaan duduk. Ada 3 perkara. Kemudian lagi yang terakhir kesempurnaan salam. Dan kesimpulannya ikhlas itu ada 3 perkara. Ini semua kita dah belajarkan. Dan kita dah terang juga pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya. Macam mana kita nak tahu dalam perbuatan sembahyang itu ada kebaikan? Kita buat lakon dia itu dengan betul. Contoh, kita takbir betul-betul. Allah, menyerah diri pada Allah. Ya Allah, aku mengaku kebesaran kamu dan menyerah diri kepadamu, ya Allah.
Contohlah, baru kita tahu sembahyang tu kebaikan dia, kita mengagungkan Allah. Kemudian kita baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku memujimu ya Allah. Segala apa kebaikan pada aku, semua daripadamu ya Allah. Itu dapat kebaikan. Jadi kita tahu luar sembahyang, kita tahu bahawa kita ni wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu sebab nak faham makna. Ni kadang sembahyang bertahun-tahun, Fatihah pun tak tahu makna, tuan-tuan. Sedih kadang-kadang. Betul, tak maaf lah saya cakap. Dan lagi iktidal. Kita juga sami Allahu liman hamidah. Ini makan. Dah habis makan baru minum. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, aku menghormatimu ya Allah, mengagungmu ya Allah. Kemudian aku memuliakan kamu ya Allah. Kita sujud. Allahu akbar. Dah berhenti. Tengok, ya ni makan ya Allah. Aku merendahkan diri kepadamu ya Allah, mudah-mudahan gugurlah dosa-dosaku ya Allah. Lepas tu aku memujimu ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Ini makan. Perbuatan tu minum. Jadi makan minum tak boleh campur. Barulah ada rasa. Barulah dapat kebajikan. Ni kalau Allahu akbar subhanallah subhanallah pilih wajibun tak ada dapat apa-apalah sembahyang. Betul. Tak dapat apa-apa, tak faham langsung kita sembahyang. Betul orang sembahyang kadang dia boleh sampai menangis. Sampai menangis betul-betul. Pasal dia faham persembahan itu dengan Allah, dia faham. Macam bini kita, dia berdosa dengan kita, dia menduakan kita, kemudian dia datang dan minta maaf. Sampai menangis dia. Sampai betul-betul lah minta maaf, sampai menangis. Macam itulah tuan-tuan. Kita dengan Allah. Habis. Jadi sembahyang yang macam ini kesimpulannya, sembahyang itu hari perbuatan-perbuatan dia, rukun-rukun dia, perbuatan-perbuatan sembahyang seperti makanan. Makan betul-betul. Kalau rokok betul-betul. Niatnya apa tadi? Kemudian bacaan zikir tasbih minuman. Subhanallah a'la, subhanallah azim, Rabbana lakal hamd, Rabbi fili warhamni, itu minuman. Jadi minuman dan makanan jangan campur. Saya ulang sekali lagi. Kata kita sujud, Allahu akbar. Dah habis makan, dah sempurna sujud, mana dah habis makan, baru minum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Ni kadang makan dia betul, Allahu akbar, minuman dia tak betul. Macam saya cakap, saya contoh banyak kali. Contoh ni, minum Belekik ustaz tu. Kalau aku minum, engkau tengok pun meleleh air liur, tahu tak? Malaikat tengok pun sedap. Ni cok. Tak boleh. Lepas tu bacaan seperti minuman. Macam imam baca Fatihah tadi, macam tu satu baca. Tak ada kelang kabut, baru faham kita minum. Barulah kita ada rasa sedap minum, sedap makan. Makan biryani, dah habis biryani makan, baru minum air sirap Bandung. Rumah tanya, apa rasa bang nasi biryani? Wah, ini macam mudah-mudahan Ustaz Sulaiman kahwin lagi satu untuk jemput aku datang. Mesti nasi biryani lagi bagus. Kemudian sirap Bandung dia, kau rasa susu, rasa besok engkau mat macam mana nak? Saya tak mak. Saya tak ada rasa apa-apa pun. Kenapa? Nasi biryani dalam mulut saya dah sambor air sirap Bandung. Jadi tak dapat rasa yang mana sirap Bandung, mana air apa? Mana nasi biryani. Pasal campur. Faham? Tak ada campur, Ustaz Sulaiman tak jemput pun tak apa. Dia tak ada rasa sedap. Yang bapak dia tadi rasa sedap. Dia datang minta lagi. Macam itulah kita tunggu sembahyang lagi akan datang. Habis sembahyang satu, tunggu lagi sembahyang akan datang. Pasal dia rasa sedap. Inilah orang yang dapat karamah. Sembahyang macam inilah yang dapat karamah. Karamah ni kemuliaan yang Allah nak hadiah pada kita. Jadi tajuk kita ini lagi, karamah bagi orang yang bersembahyang. Tuan-tuan dah sembahyang belum? Dah dapat karamah belum? Dia nak tanya. Dah ada dah karamah dia, tapi tuan-tuan tak nampak. Kalau tuan-tuan sembahyang betul-betul,
Elok-elok perbuatan bacaan betul-betul, makan minum tangan campur. Kemudian buat dia punya yang wajib, yang sunat abad, sunat hayat, tentu akan dapat karamah. Yang wajib apa? Rukun-rukunnya, qauli, fi'li dan qalbi. Itu sempurnakan betul-betul. Baca elok, buat elok-elok. Kemudian yang sunat abad dia, itu dia. Sunat abad ni, rukun-rukun ni seperti kepala seorang perempuan. Sunat abad ni, dia seperti anggota seorang perempuan. Sunat hayat seperti bulu-bulu badan seorang perempuan. Haji Puan nak kahwin lagi satu, tak lama lagi. Dia suruh kita carikan perempuan. Orang Pek Raja ni cari satu perempuan, tangan lawa, kaki lawa, body punggung wah melentik sekali. Bulu kepala tapi tak ada kepala. Agak usah Puan, marah tak? Apa menghina aku, macam aku tak ada duit rumah sewa, aku aja 20. Ambul. Tak nak. Jadi orang Pek Raja Darat nak cari. Cari yang kepala lawa cantik, rambut lawa merebang, bulu kening, bulu ketiak semua ada. Jangan ketawa, bulu ketiak ni hiasan badan tahu. Kita kalau malam tidur dah penat-penat, bini tidur sebelah, angkat tangan, bau ketiak dia, lena kita tidur. Sebab tu orang perempuan, saya dah ulang balik, orang tua kata orang perempuan ni kalau tak ada bulu ketiak, keturunan orang Bunian. Jangan baik-baik. Jadi balikkan tengok bini masing-masing, angkatlah ada bulu tak. Kalau tak ada, hantar kapal Raja Laut dan balik. Perempuan cuba gaba, ada tak? Ada tu keturunan betul lah tu. Jadi usaha apa pun tak ada. Rambut ada, kepala ada, tangan kaki tak ada. Nak buat apa? Tolak. Bagi orang Pek Raja Laut jalan Temenggung, jalan Abdul Rahman. Dia cari yang ada kepala lawa, yang ada badan anggota cukup, kemudian bulu pun cukup, rambut sembuluh, semua ada. Serah pada Puan. Macam ni lah kata Puan. Baru sedap aku mata memandang, boleh nolong aku, boleh berbual dengan aku, boleh gini-gini. Begitulah sembahyang kita nak serah pada Allah. Dalam kitab kata, ibarat seorang raja nak kahwin, nakkan perempuan. Itulah, jadi rukun-rukun sembahyang ni ibarat kepala satu badan. Tangan kaki ibarat sunat abad. Sunat abad ada 8. Besok kita belajar lepas ni. Sunat abad ni kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, sah sembahyang kita. Seperti tasyahud awal, kunut. Faham tak? Tu kalau kita tak baca, tinggal, sah sembahyang. Tapi sunat digantikan dengan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Hamidum Majid. Niat aku nak sujud sahwi, nak ganti nak daripada tasyahud awal. Sujud subhanaman la yanamu wa la yashu. Besok kita belajar subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Masya-Allah, yang tak tidur dan tidak apa tu lupa. Kemudian bangun Rabi pilih sujud sekali lagi, baca lagi. Waktu bangun assalamualaikum. Tak payah tahiyat lagi, terus beri salam. Tu sujud sahwi. Sunat ayat, sunat juga. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu sunat. Jadi sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Kalau itu nak dapat pahala dan untung, buat betul-betul. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan sunat-sunat semayang ni itulah untung, keuntungan dia. Semayang yang tak buat benda-benda yang sunat, semayang yang pula modal, tak ada untung. Jangan cakaplah aku dah semayang dah untung. Tak ada untungnya. Modal je, berniaga, tak mana ada untung. Modal je, tak berniaga, tak apa simpan, lama-lama ambil korek-korek, modal pun habis. Semayanglah, setan korek-korek, semayang pun tak usyuk, habis. Pasal yang sunat tak buat. Sebab itu yang sunat-sunat ni kena buat. Yang sunat kena buat. Betul orang perempuan yang belajar hari Khamis, alhamdulillah, saya dah terangkan betul-betul, alhamdulillah. Jadi dia faham, kena buat yang sunat-sunat. Walaupun hayat, nanti semayang kita tak ada bulu. Jadi yang sunat ayat ni kena buat kerana menyempurnakan semayang. Apabila semayang dah betul, dah sempurna, rukun dia sempurna, abad dia sempurna, ayat dia sempurna, barulah mana dia Allah akan beri 3 karamah bagi orang yang semayang. Jadi tuan-tuan tengok, 1 Hasan Al-Basri. Ini seorang waliullah, seorang ulama di Iraq sana. Pendek cerita dia lah, menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda.
Dengar Nabi pernah cakap, kata dia. Nabi kata bagi orang yang bersemayang itu Allah kurniakan 3 karamah. Habis aku dah semayang ni, dapat tak karamah ni Ustaz? Dapat dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan semayang betul-betul, dapatlah. Tapi kadang-kadang kejap dapat, kejap hilang, kejap dapat, kejap hilang. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul semayang, saya cakap tadi, tunaikan betul-betul perbuatan dia, tunaikan betul-betul surat abaat dia, tunaikan betul maknanya surat hayat dia. Kemudian lepas semayang jangan tinggal istighfar, jangan tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali maghrib, 10 kali subuh, dan jangan tinggal zikir. Subhanallah, 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 subhanallah 33 99 kali, tambah 1 kali apa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan tinggal kalau boleh maghrib subuh. Nabi kata Allah hapuskan dosa kita walaupun seperti buih di laut. Nampak? Jadi orang sembahyang ni kalau dia tak tinggal tiap waktu tu, subhanallah tu, 1 kali zikir tu, insya-Allah ada hidup tak ada dosa. Allah ampunkan. Kemudian kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu tadi 10 kali, Allah beri 3 kurniaan. 1, Allah ampunkan dosa kita 10, Allah beri kebajikan 10, Allah angkatkan derajat kita 10 dalam hidup kita. Allahu akbar. Jadi semayang ni, sebelum semayang ada pahala, dalam semayang ada pahala, lepas semayang pun ada pahala. Tak timbul bid'ah. Kita sapu kepala ni pun sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Wahabi kata sapu kepala lepas semayang ni bid'ah. Dia tak baca kitab, itulah dia. Kita baca kitab ni besok kita nampak. Tuan-tuan lepas semayang ada sapu kepala tak? Saya nak tanya. Muka kepala. Ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak? Ada kan? Tapi baca dia tak ada Ustaz. Sapu je. Tak apalah. Dapat ke sebahagiannya? Kepala sapu. Wahabi langsung tak dapat. Melawan sunnah pula. Baca dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah warrahmanirrahim. Lepas tu Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah ya Tuanku, hilangkanlah segala kedukaan dan kesusahan pada diriku. Kalau susah bini dah tak ada, niat gantikan bini baru. Dapat insya-Allah. Faham Haji Fuad? Tak lama lagi tu Haji Fuad. Tengok gaya dia tu. Kita doakanlah sama-sama. Kesian dia ni, penat tengok dia dekat rumah tu. Semua dia dah buat. Habislah. Jadi karamah bagi orang yang bersemayang ada 3, ingat. 1, ni dah tengok. Dah sampai ke belum ni pada awak? Bertaburan kebajikan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya. Apa maksud dari langit? Dari Allah. Langit tak ada beri kebajikan. Allah beri daripada langit. Macam kita cakap rezeki kita daripada langit. Mana daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamah kemuliaan bagi orang yang sembahyang ini, Allah muliakan dia, Allah taburkan kebaikan mulai dari langit hingga letak sampai atas kepala dia. Tabur, bukan letak. Kalau letak sikit, sejemput tu letak. Tabur mana semua kepala. Maknanya kepala dia ni sentiasa berfikir dalam perkara amar makruf nahi mungkar. Dia tengok benda ni mungkar, tak ada. Mat, mari kita beli nombor. Karamah tu datang. Aku ni semayang, tak nak. Itu karamah. Mah, mari kita jalan pergi mana mah? Pergi pasal lambat. Kau baliklah. Laki kau kan tahu pun. Karamah kata tak boleh. Tak boleh. Daripada sini tadi kebajikan tu timbul. Karamah tadi menegah kita daripada keburukan. Nampak orang derma, karamah tu kejutkan kita. Ada hati nak beri sama derma walaupun sikit. Belajar tu juga ada hati nak pergi belajar walaupun sikit. Macam tu, itu karamah. Kesimpulan karamah yang pertama, Allah taburkan nilai-nilai kebajikan pada kepala kita sehingga kita boleh berfikir dan suka pada benda kebajikan, benci kepada kemungkaran. Itu tanda tuan-tuan. Itu dia punya karamah. Tak percaya, kita pergi rombongan, ramai-ramai ini pergi jalan. Dah asar dah nak habis, lagi lebih kurang setengah jam lagi. Dah pukul 6. Haji Fuad,
So driver tu berhenti kan, cari tempat semayang Haji Fuad. Ni dah asar dah nak habis ni. Asar bukan boleh jamak-jamak ni. Tadi kita dah tak jamak. Berhenti. Bangun satu orang. Semayang ke? Sungguh putih. Tuan Haji, semayang kali kita boleh qada. Apa sibuk-sibuk sangat? Qada je Pak Haji sekali, tak apa, Tuhan tak marah. Saya semayang juga. Dia semayang tak ada karamah. Tak percaya tengok dia semayang, tak faham makna. Kejap semayang, kejap tidak. PL macam tu. Dia semayang, beli nombor. Itu orang tu. Macam tu lah dia. Tak ada karamah. Bangun lagi satu orang. Kau gila ke? Ni semayang betul lah ustaz tu cakap. Berhenti. Orang dia ada karamah. Dia membela kemungkaran. Macam tu lah. Jadi kenal lah. Kalau ramai-ramai kita kenal. Orang ada karamah ataupun tidak. Kau ni mah anak awak tu dah besar dah. Jadi kawan fikir suruh dia pakai tudung keluar. Tudung tu lambang agama. Kau nak kahwin besok, Nabi kata tunkihul mar'atu ila arba'atin nafar. Nikahlah kamu dengan 4 perkara. Pertama, lidiniha. Dah cari agama dia. Cantik memang cantik. Yang kedua, tapi agama dia dulu. Nampak tak? Kita bercakap, alah, anak baru ni kau tahu dulu orang melukah pun berlaku juga. Dia semayang. Aku semayang juga. Semayang dia tak ada kesan. Kalau kita semayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau aku sembah, hanya engkau aku minta tolong. Sembah ikut cakap Allah. Nampak? Ini orang cakap gini, engkau kata gini. Jadi semayang kau ni tak ada karamah. Itu kenal dah lah tuan-tuan. Saya kenal ke tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni mudah-mudahan ada karamah. Satu contoh. Itulah tadi. Awak nampak buat baik, walaupun orang tak ajak, kita datang. Orang sumbang masjid nampak. Apa yang buat baik, yang mungkar, sama-sama kita tegah. Itu pertama. Yang kedua, karamah yang pertama, Allah turunkan kebajikan dari langit ke atas kepala kita bertaburan, sehingga kita boleh berfikir mana benda yang baik, mana benda yang tak baik. Tuan-tuan dah dapat belum ni? Ada tak pada tuan-tuan benda ni? Saya nak tanya betul-betul ni. Bukan riak, ada tak? Orang semayang macam kita ni tahu benda ni baik, benda ni tak baik. Ada kan? Alhamdulillah, itu karamah yang pertama. Karamah yang kedua, para malaikat mengelilingi mulai dari 2 kaki kita hingga ke langit. Malaikat mengelilingi dari 2 kaki dia, dia round lagi keliling kaki kita. Tubuh sampai terangkat amal kita dikawal sampai kepada Sidratul Muntaha. Amal kita sampai dekat tempat mensimpan amal-amal soleh sampai sana. Jadi segala amal-amal kita tak sempat dicuri oleh syaitan. Riak, ujub, semua tak ada. Kerana amalan kita ni setiap satu langit akan ditanya. Amalan siapa? Haji Fuad. Betul tak betul? Betul. Ujub sekali. Ada riak? Ada tu tak? Apa tu? Riak? Tak ada. Ada takabur tak? Tak ada. Ujung sekali. Ikhlas ke tidak? Rupanya dia riak-riak semua, tapi ujung dia tak ikhlas. Supaya nak dapat pujian orang. Habis turun balik seluruh ke bumi. Boom. Begitulah tuan-tuan. Dan senang tuan-tuan, amal kita ni dicek sampai langit yang ke-7. Apakah dah baik, berkumpul kat sana. Simpan. Itu dia. Jadi orang yang sembahyang ni amalan dia malaikat jaga. Dan perbuatan dia dalam hidup ni Allah jaga, malaikat jaga daripada ajakan bisik-bisikkan syaitan. Nak ajak dia berjudi, gagal. Nak ajak dia berzina, gagal. Walaupun dia terbuat juga, dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karamah tu, ajak dia, sudahlah, berhentilah kau sembahyang. Berhentilah. Dia berhenti. Tapi kalau orang yang tak ada karamah, terus dia sembahyang juga, beli nombor juga, bawa janda juga, apa kisah, gasaklah dia. Pasal apa? Yang baik dengan yang tak baik takkan campur, kata dia. Macam-macam lah cakap macam tu. Itu sebab kita ni nakal juga tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kalau kita sembahyang lama-lama, Allah beri kita karamah, kita berfikir, tak baik aku buat macam ni. Apa ada untung aku buat macam ni? Lagi dapat benda baik, lagi berdosa pula aku. Begitulah tuan-tuan. Jadi ini karamah ni lah yang kita nak. Kesan orang sembahyang ni
la'allakum tattaqun. Kesan dia apa tu? Amar ma'ruf tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dia. Yang ketiga, dan mereka menyeru. Jikalau seorang hamba dan orang yang bermunajat itu mengetahuinya, maka dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Dan mereka itu menyeru. Karamah itu kata, kalau seorang hamba dan orang yang semayang itu mengetahuinya, maka dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Maknanya karamah ni menyeru pada kita. Menyeru pada kita lah tuan-tuan. Katalah kita malam penat sangat balik ni sekarang, belum sembahyang isyak lagi. Padahal tadi dah terkentut, malah nak ambil air sembahyang dan balik dulu lah. Tentu belum sembahyang isyak. Kejap terjaga. Betul tak? Tak boleh tidur kita. Kejap terjaga. Pukul 2 terjaga. Penat sangat bertidur. Terjaga lagi. Selagi tak sembahyang, karamah tu menjaga kita. Tapi kalau orang sembahyang sekali-sekali je, dia tak kisah. Penat tidur. Tapi kalau orang yang memang dah semayang, dia kekal semayang, faham makna semayang, dia buat betul-betul perbuatan dia, sunnah ayat dia tak tinggal, dia akan dapat karamah ni. Karamah ni lah menjaga kita ni tidak akan meninggalkan semayang walaupun satu waktu. Jadi tuan-tuan dah dapat belum macam ni? Ibu-ibu dah dapat belum? Kalau nak tak semayang tu rasa galak sangat. Kalau lagi tak semayang tak boleh tidur. Kadang kita nak pergi pasal lambat, semayang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah pukul 4 ni jadi nak pergi pasal lambat. 3 minit lagi, semayang dulu. Hanya ada karamah. Allah, balik sekarang kita semayang lah. Itu tak ada karamah. Maksudnya dia setuju benda yang mungkar. tinggal 5 minit lagi, marilah semayang sama. Tak payahlah. Tak payah. Aku semayang Kalau kau nak tunggu lah. Kau nak semayang, aku nak pergi cepat. Takut habis pula tempe kan. Beli tempe 3 keping, kujung pangkal sampai asar nak habis. Balik tak semayang asar. Tertipu. Pasal karamah tak jaga. Yang orang ni tadi dia pergi niat dia nak beli tempe juga. Lalu situ tuan jual tempe dekat-dekat. Saya nak balik dekat. Nah, saya bagi akak tempe ni 5 keping. Tak ada saya nak beli. Tak payah, saya nak balik. Nampak? Jumpa ujung sana. Kau beli tempe? Aku tak beli. Orang tu kasih. Kimaan kata dia. Aku beli dengan dia. Itulah. Karamah tu tadi mengatur kita mendapat kebajikan. Saya dah cuba, tuan-tuan tak percaya. Orang semayang ni, Masya Allah. Betul latihlah anak-anak biar semayang. Betul saya cakap. Bahagia anak kita kalau boleh semayang 5 waktu ni. Tak percaya tuan-tuan, tengoklah anak tuan-tuan yang semayang tepat, betul, dia akan dapat karamah. Yang seorang dulu dia semayang biasa-biasa je, tak ada karamah. Inilah karamah, 3 karamah. Pertama, orang yang mengerjakan semayang ini dengan membuat rukun-rukun dengan betul, kemudian membuat sunat abaat dan melaksanakan sunat ayat dengan baik, dan menjaga mana-mana semayang dan faham akan mana-mana semayang, insya-Allah bertaburan kebajikan dari langit atas kepala dia, mengajak dia melakukan benda yang baik dan menyuruh dia meninggal benda yang mungkar. Ini dah ada pada ibu-ibu. Ada tak? Ada saya. Tapi kalau sebab kita ni orang awam, kadang-kadang terikut juga kadang-kadang. Tapi tak apa, istighfar balik kepada Allah setelah sembahyang. Yang kedua, malaikat menjaga kita mulai dari 2 kaki hinggalah ke langit. Walaupun kita duduk di dunia beramal tadi, dibawa ke langit. Amal kita dibawa sampai ke langit. Tak ada setan-setan, tak ada ganggu orang yang Yang ketiga, karamah ni menyeru kita. Dia menyeru yang mana maka dia tidak akan berpaling daripada sembahyang. Aku takkan berpaling sembahyang. Tak payahlah sembahyang. Tak boleh. Tu yang cakap tu bukan awak. Karamah awak tu yang cakap. Tak boleh. Aku tak naklah, aku nak sembahyang dulu. Karamah tu yang cakap. Nampak awak yang cakap. Karamah tu dalam hati awak tu keluar. Aku tak naklah jumpa, aku nak sembahyang dulu. Akan kita pergilah. Begitu. Tokek bas berhentilah. Karamah tu mendesak tadi. Mendesak. Kita bercakap. Karamah kita tak nampak, tapi perbuatan dia tu melahirkan karamah yang menyuruh kita melakukan kebaikan, menegah kepada kemungkaran. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan,
Kalau kita dah dapat 3 perkara dalam sembahyang ini, jagalah betul-betul. Jaga, jangan sampai riak, jangan sampai megah, jangan sampai takabur. Jangan sampai mana kita merasa diri kita ni dah jamin sembahyang kita ni boleh menjamin kita, tak, jangan. Kerana kita ni orang awam. Cuma kita berwaspada, bersyukur atas dapat melakukan amar makruf nahi mungkar, sama ada pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Ini tuan-tuan, tuan tengok indari apakah Allah turunkan macam-macam bencana Allah turun. Kuala Lumpur, Shah Alam tak pernah banjir, boleh banjir. Dulu kata orang Kelantan banjir, sekarang dia pula banjir. Nampak? Jangan kita pandai-pandai, ini kerja Allah. Kan saya dah cakap, apabila kita baca doa iftitah, itu sunat ayat, sebab tu kena baca puan. Tiba perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Betul. Kalau kita sembahyang ramai-ramai pun, tu imam baca Allahumma hadina fi man hadait. Betul, Mam? Wa afina fi man sampai fa innaka taqdi, semua masing-masing. Fa innaka taqdi. Sesungguhnya engkau yang mengatur urusan aku, ya Allah. Pak Imam berkata urusan dia kata urusan dia maut. Tak ada cakap kami, tak ada lagi seorang-seorang. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang mengatur urusan aku, ya Allah, dan segala urusan semua sekali, dan urusan kamu tidak boleh diatur. Nampak tak? Jadi apa kali yang berlaku, jangan kita sorakkan orang. Ini Kuala Lumpur ni banyak maksiat ni, dia tu kena tak semua. Jangan terlampau sangat. Itu terpulang dia dengan Allah. Kalau dia betul-betul kerana maksiat, mudah-mudahan Allah beri dia keampunan, Allah beri dia kesedaran dengan bala. Itu dia tidak padan dah Kuala Lumpur tu, maksiat siang malam. Tak boleh, tuan-tuan. Allah SWT suruh kita tengok orang yang semayang ni, suruh fikir apa ni Allah buat ni, mesti setiap suatu mesti ada kebajikan yang Tuhan buat. Mesti ada kebajikan. Kurang-kurang kalau dia buat maksiat pun dia dapat menyesal. Yang kita buat dosa pula, nyorakkan dia. Itu sebab kita tak boleh. Itu sebab orang yang ada karamah ni, tuan-tuan, memang sebaik-baik orang lah dia hidup. Betul saya cakap. Sebaik-baik orang dia hidup. Kadang dia dah tua pun apa yang ada cukuplah dia. Asal boleh dia beribadat kepada Allah SWT. Segala apa yang ada pada dia, dijadikan teman di dalam kubur, dalam akhirat besok. Ada duit, sebagian makan, sebagian sedekah, sebagian zakat. Begitulah, tuan-tuan. Ada anggota, sebagian tolong orang, sebagian cari rezeki. Dia bagi. Untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, untuk dunia. Besok segala amal kita akan dicampur. Ini orang yang ada karamah ni, dia boleh berfikir sampai macam tu. Orang tak ada karamah, dulu aku susah, siapa tolong? Kesusah siapa tolong? Tak ada orang kampung tolong aku. Aku yang tulang pak kerat ni yang tolong aku. Amboi. Salah gaya jadi kafir pula kita. Yang menolong kita adalah Allah. Itu dia. Habis tidak kepada. Maka inilah karamah yang dimuliakan oleh Allah. Rupanya karamah ni tadi satu kemuliaan. Apa makna karamah? Kemuliaan yang Allah muliakan terhadap orang yang bersemayang yang betul. Semayang betul macam mana? Semayang yang melaksanakan 12 perkara luaran, 12 perkara dalaman. Semayang yang melaksanakan rukun-rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi dengan betul, makna makan dengan betul, dan melaksanakan sunat-sunat hayat abad dia dengan betul. Iaitu memelihara kepala semayang, memelihara anggota dan juga memelihara wudu yang ada dalam semayang. InsyaAllah semayang kita ni sempurna. Habis bab ni. Jadi semayang ini ibarat seorang raja yang tak beristeri ingin meminta seorang isteri, kita hadiahkan dengan perempuan yang ada kepala, iaitu Allah minta semayang yang ada kepala, biarlah semayang itu sempurna rukun-rukun dia. Kemudian yang ada anggota, biarlah sempurna sunat abad dia. Kemudian yang ada bulu hiasan badan, biarlah semayang itu yang ada sunat-sunat hayat. Sunat hayat tahu ni? Contohlah sunat hayat. Mari saya terangkan. Seperti angkat tangan ni, sunat hayat. Dia tak dapat sunat hayat, angkat mesti betul. Kalau takbir mesti sampai kepada bahu, kepada anak telinga, setentang dengan anak telinga, baru dapat pahala. Kalau Allahu Akbar 50 tahun sembahyang macam tu, tak dapat sunat hayat, rugi je. Betul, penat 50 tahun. Ya ada Allah. Walaupun kita bangkit daripada bawah ni naik ke atas, sunat angkat tangan mesti sampai sini juga. Kadang dia rokok tu kan angkat tangan kan, sami Allahu liman hamidah kan, dia sampai sini Allahu liman hamidah. Tak boleh. Rabbana lakal hamd, tangan mesti gini juga. Saya terangkan baik. Tak boleh gini. Kepit sini tak boleh. Tangan semua ke depan.
takbir ke depan, duduk tahiyat begini, ke depan ada begini, semua tak ada. Sujud pun gitu, tangan dua-dua, tak ada begini, tak ada. Nak ni sunat hayat ni, bukan apa, nak dapat pahala sunat gini. Betul-betul bawah ni letak. Sami Allahu liman hamidah. Sampai sini. Lepas tu Rabbana lakal hamd, turun dekat paha. Ini celah benda Allah dia tu ditaruh. Sami Allahu liman hamidah. Cuma tak sampai megang benda Allah tu je. Kalau sampai benda tu selepa, memang jejak. Biarlah patut-patut sampai ke situ tunjukkan Tuhan. Padahal gini lah sembahyang. Jadi tuan-tuan saya minta maaf lah. Habis saya dah gini ustaz, tak apalah, ubahlah gini. Faham ibu-ibu sambil aja terus tegak je. Tak ada macam saya kapal terbang kejap gini, kejap gini, kejap gini, tak ada. Sembahyang elok sembahyang. Itu sembahyang yang betul-betul. Begitu juga kita berjemaah, dah bagus dah. Selagi imam belum turun rokok, kita tak turun. Imam belum naik, kita jangan naik. Itu nama dia mengikut. Allahu Akbar, baru kita sama-sama gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Baru kita bangun. Sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun. Dah bangun, saya dengan imam, Rabbana lakal hamd. Baru malaikat pun cakap, Allahumma Rabbana walakal hamd. Malaikat berpuji Allah juga, dosa kita terampun. Imam bangun, Sami Allahu liman hamidah. Jangan cakap dulu, tunggu kejap. Sami Allahu liman hamidah. Makmum bangun, Allahu Akbar. Sama-sama jadi Rabbana lakal hamd. Selesai. Macam tu. Seberapa yang boleh lah tuan-tuan. Kita ubah-ubah sikit-sikit lah. Mana yang boleh. Ada cakap pula, ala ustaz, sikit pun tak boleh. Bukan masa tak boleh. Nak ada bulu, tak ada bulu. Nak bulu kepala sebelah ke, bulu kepala penuh. Nak bulu ketiak sebelah ke, sebelah tak ada bulu. Bulu ni penting. Bulu bawah tu pun penting, hiasan. Jangan kata tak ada penting. Kadang-kadang malam-malam terkena sikit, sedap pula rasanya. Kau tahu aku cakap, biar kita dah tua ni tak apa, kita cerita betul. Bukan sedap apa, maknanya kita tahu kesempurnaan Tuhan. Walaupun dah tua, dah KO dah. Tapi kalau jangan komen Tuhan tak guna. Tak ada, cuba cakap tak gunalah bulu ni Tuhan, cuba kau cabut. Tak, cuba dia cakap. Tak berani kita. Termenung kita, bangun pagi tak ada bulu macam. Cuba tengok, buang air tengok, tak ada bulu lah macam. Gigil kita. Itulah. Wallah, cerita bulu pula, tak apalah. Ini karamah. Baik, sekarang kita ambil sikit. Dah isyak belum? Lama lagi? 5 ni kita ambil tajuk ni juga. Ni tuan-tuan tengok, jenis-jenis amalan sunat. Berhenti situ. Mana amalan sunat dalam sembahyang ada 2. 1 sunat hayat, 2 sunat abad. Dan kepentingannya dalam sembahyang. Penting tak penting? Penting tak penting? Sunat abad ni, dia sebagai anggota ustaz. Hayat sebagai bulu ustaz. Jadi ada kepala, ada badan, ada bulu, ada kaki, ada tangan, barulah sempurna bini itu tadi. Betul tak? Awak balik tengok bini awak, bulu rambut tak ada. Macam? Tak usah bulu rambut lah. Bulu kening bini kita dah kahwin 15 tahun dah, 20 tahun kahwin. Umur 50 tahun, kita 60 tahun. Sekali tengok dia, peranjat kita. Pasal bini aku bulu kening tak ada ni, cabut. Menantu dia suruh, cuba mak cabut, mak cabut. Mak cabut. Kau pula cakap, dia pun hias semua. Cantik tak mak? Laki dia balik tu, tapi laki dia tak cakap, termenung laki tu. Tidur malam, kali tidur. Siang tadi ada celak. Cantik, tidur ni celak dah habis semua. Tengok. Macam siang macam lotong. Malam macam hantu kongkong, tak ada ni lah. Pendek kalau kau ubah hiasan Tuhan, mesti tak percaya perempuan yang cabut bulu kening cuba buang, cermin tengok. Kita saja dah biasa pakai telkom, buang telkom tengok. Tengoklah sendiri, betul tak saya cakap? Buang telkom, cuba awak ni jalan buang telkom tengok. Macam Allahu Akbar.
Kita semayang biasa pakai songkok, tiba-tiba tak pakai songkok aja kelas kabut. Betul tak Jibuat? Cari songkok bawa katil, cucu main-main, bawa katil songkok, 5-6 songkok bawa katil. Jenis amalan sunat ada 2, ab'ad dan hayat, dan kepentingannya dalam sembahyang. Bukan luar sembahyang, dalam Kenapa? Menjadi sebab kesempurnaan sembahyang dan menjadi sebab mendapat karamah sembahyang. Itu pentingnya. Nak tak karamah? Nak tak sempurna? Nak. Kalau gitu, gunakan, buat yang sunat ini dengan sempurna. Walaupun kita tak buat, sah sembahyang kita. Kalau ab'ad kena sujud sahwi, kalau hayat tak payah sujud sahwi. Kita sah kalau kita tinggal dengan sengaja atau terlupa. Tapi tak dapat kesempurnaan. Macam saya buat kenduri lah, jemput awak. Jemput, bagikan kad ni, jemput datang rumah saya 11.30 pagi besok. Jamuan nasi. Saya pukul 10 saya dah taruh nasi. 15 meja penuh. Untuk jamaah Pak Raja kuat makan, banyak nasi dah setengah. Tiba sana dah duduk semua duduk. Masih duduklah tengok nasi. Saya berkeluar, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan sekalian. Terima kasih jemputlah makan hidangan yang telah disediakan. Macam tak? Bangun saya tahu, Ustaz, lauk macam mana? Cuba tengok kat jemputan pada Jibuat apa? Ada cakap apa tu? Jamuan apa? Nasi. Nasi je lah kau makan. Apa lauk pula? Macam? Tak? Tak sempurna, Ustaz. Itu nama tak sempurna. Sedangkan ada lauk 4 jenis. Yang satu tu pula jauh ke sana, awak tak dapat. Merongot balik. Kima je kata dia. Kima betul lah, sambal tumis udang tu ujung teruk kata dia. 3 tempat kita tak ada. Jadah betul kata dia. Alangkah marah. Tak dapat udang pun tak apa, colet kuah ni pun jadilah, jangan kepunan. Begitulah semayang kita tuan-tuan. Surah tak boleh baca panjang, baca pendek. Jangan tak baca surah. Surah tu sunat hayat. Betul saya cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau luar semayang 110 dapat 190 pahala. Ada air semayang, luar semayang 25. Dalam semayang 50 pahala. Bismillah, kita nak baca surah Bismillahirrahmanirrahim kali 119 kali 50. Katalah berapa dapat? 190 kali 50. Kul, belum wallah lagi, kul aja 100. Bismillahirrahmanirrahim, nak ketuk sangat. Kul Allahu akbar. Dapat ke 100? Tapi bukan sengaja, memang tak nak terketuk sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu akbar. Dapat ke? Bukan niat kita nak main-main, dapat juga. Tapi takkan kul Allahu ahad semua hidup kul ahad. Tak, tapi tak salah. Satu orang tu dia semayang baca kul Allahu ahad, kul Allahu ahad. Nabi tanya, kenapa kau baca tu? Dia kata, anak uhibbu, aku suka wahai tuanku. Nabi kata, surga kau. Dia suka mana sebut nama Allah, Allahus Samad, Allahus Samad. Betul. Itulah tuan-tuan. Jadi kita baca sikit, jangan azan dulu sikit aja lagi. Segala sunat itu adalah perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Ia merupakan adab yang mesti dipelihara supaya dinamakan orang yang memelihara sembahyang dan mengerjakan hak-hak sembahyang. Jadi sunat-sunat ni hak sembahyang. Lauk-lauk tadi hak makan. Kalau kita beri orang makan nasi tak ada lauk, tak ada hak. Faham? Jadi hak dia mesti ada. Tu. Kita kahwin laki bini, hak kita pada bini ada tak? Ada tak? Apa hak kita pada bini? Tanya bini. Mah, malam ni malam Jumaat, aku nak hak aku. Bagi. Contohlah, dia puan kau ketawa kau apa ada dia puan. Kemudian sunat hayat tidak dituntut menggantikan dengan sujud sahwi. Faham Sunat hayat tak payah sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan. Manakala sunat ab'ad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan. Faham Sama ada dengan sengaja atau terlupa. Dan ia berdiri daripada 8 perkara bagaimana disebut di bawah ini. Wallahu alam. Besok kita belajar sunat ab'ad. Jadi walhasil dalam sembahyang ada sunat, ada fardu, ada sunat.
Sunat, ab'ad, hayat. Dua-dua sah kalau tinggalkan dengan sengaja atau terlupa. Ab'ad kena sujud sahwi, hayat tak payah. Sebab kerana semayang ni, sunat-sunat ni menjadi kesempurnaan semayang dan satu sebab mendapat anugerah karamah bintang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak tak nak ni, dua ni nak, insya-Allah. Jadi semayang dengan betul, insya-Allah 2 minggu lagi kita belajar sunat ab'ad dan sunat hayat. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang mendoakan keluarga saya tu yang kena Covid tu. Nampaknya dah baik, alhamdulillah. Keluarga dia, bapak dia pun dah keluar daripada KPJ. Dah baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesiapa yang terlibat, kita doakan Allah beri dia kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya suruhkan tuan-tuan, kalau tak belilah buku ni aja puan, untuk kita pegang dekat rumah untuk anak-anak kita besok. Ni bagus ni bab solat. Orang tak boleh komen. Semua jenis semayang ada dalam ni. Wirid-wirid semayang pun ada. Ni masjid punya, takkan kita nak pakai masjid punya hari-hari. Dekat rumah sambil duduk tu, bukan. Allahu Akbar.